wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Contohnya kita banyakkan syukur kepada Allah SWT atas banyak yang nikmat yang Allah bagi pada kita. Daripada nikmat yang besar kita rasa ialah Allah terus bagi kita peluang untuk terus berada dalam bulan Ramadan. Hari ini masuk hari keempat kita puasa, dan kita harapkan puasa yang kita lakukan ni menghasilkan natijah ataupun result yang Allah nak, yang Allah letakkan, iaitu supaya kita jadi orang yang bertakwa. Jadi insyaAllah untuk menyambung apa yang orang sebelum ni buat, hari ini kita akan bincangkan juzuk yang keempat. Semua dah baca juzuk 4 Semua tak baca pun. Tak kisah ada nak baca ke tak baca pun. Yang penting kita baca Quran dalam bulan Ramadan, banyakkan. Sebab apa? Sebab tak lain tak bukan bulan puasa ni adalah bulan Quran lah. Allah kata syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Allah spesifikly sebut bahawa bulan Ramadan ni adalah bulan Quran, di mana Al-Quran diturunkan sebagai bayyinah, sebagai bukti, minal huda wal furqan, petunjuk, dan juga al-furqan, iaitu yang mengasingkan antara hak dan batil. Jadi nak tak nak bulan Ramadan ni yang terakhir banyakkan macam Quran. Peluang-peluang masa yang terakhir yang sebelum ni mungkin masa kita makan, masa kita berpulang, tak kisah, isi masa tu dengan baca Quran. Jadi sebelum-sebelum ni kita dah bincang Al-Quran juz 1, juz 2, juz 3. Kita dah tahu walaupun mungkin bukanlah setiap juzuk tu ada mesej yang tersendiri, tapi setiap surah tu ada mesej yang tersendiri yang berkesinambungan. Sebab yang susun surah tu adalah Allah SWT. Juzuk tu para ulama yang susun. Jadi tahu macam mana surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, insyaAllah hari ni surah An-Nisa, semua tu ada kaitan antara satu sama lain. Dia bukannya benda yang terpisah, yang tak ada kena-mengena antara satu sama lain. Sebagai bukti, di hujung Al-Fatihah tu Allah sebut pasal dua golongan. Di mana golongan pertama tu Allah ceritakan sepenuhnya dalam surah Al-Baqarah, manakala golongan kedua tu Allah ceritakan sepenuhnya dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran dan Al-Imran, Ali Imran. Mana kenapa Allah mention dua golongan ni? Kenapa Bani Israel dan juga yang disebut dalam banyak disebut dalam surah Al-Baqarah, dan juga orang yang Kristian, orang Nasrani yang disebut banyak diceritakan dalam surah Ali Imran. Kenapa? Sebab tak nak dua benda yang dua kumpulan ni buat, kita juga buat. Yang mana kalau kita buat, percayalah bahawa kita pun akan dapat nasib yang sama. Apa yang Bani Israel buat? Apa kesalahan besar Bani Israel? Antara kesalahan besar dia, surah Al-Baqarah, nama surah Al-Baqarah itu sendiri pun satu petunjuk terhadap satu penyakit yang dihidap oleh Bani Israel. Itu penyakit materialistik. Betapa ramai umat Islam hari ini yang
berfikiran materialistik. Materialistik ni kan yang berfikiran fikir pasal duit lah. Tapi materialistik ni fikir pasal dunia material lah, benda yang dirampak. Beramai hari ni yang tak nak puasa sebab apa kata? Oh, aku tak dapat apa-apa kan. Tak nak solat sebab aku tengok aku solat tak kaya pun. Beramai orang yang tak nak bayar zakat sebab apa? Aku bayar zakat makin miskin. Dan banyak lagi benda yang diorang tinggalkan sebab apa? Sebab dia tak nampak apa yang diorang boleh dapat daripada benda tu. Ini penyakit materialistik lah. Apa contoh penyakit materialistik Bani Israel? Pertama kan, apa yang disebut? Surah Al-Baqarah disebut dia minta pada Allah supaya apa? Bagi dia makanan, turunkan makanan, bawang, kacang, minta ke Allah. Sebab apa? Sebab dia nak tengok kan Allah punya kuasa kan. Dan Allah bagi yang dia kan? Allah bagi. Tapi dia orang kufur juga. Tak bagi masalah dia orang. Dia orang nak tengok macam mana Allah hidupkan orang mati kan. Orang tak daya kan? Dia nak tengok Allah bagi kan. Allah kata ni ada orang mati, kau pergi sembelih lembu ni. Ini nama Al-Baqarah ni. Al-Baqarah ni simbolik pada penyakit Bani Israel ni. Kau ambil lembu ni, kau sembelih, lepas tu kau pukul lah. Kau pukul mayat ni dengan bahagian lembu ni, nanti dia akan hidup balik kan. Sebab apa? Sebab dia tak percaya kan Allah ada buat benda tu kan. Jadi dia minta bukti dengan Allah. Penyakit kan. Jadi benda yang kita kena sedar kan, bahawa penyakit materialistik ni satu benda yang sangat besar, yang sedang nak tak nak melanda umat Islam sekarang. Zaman Nabi pun dah berlaku lah penyakit materialistik ni. Bila Nabi kumpulkan orang Mekah dekat Bukit Safa, Nabi kata kalau belakang aku cakap belakang ni ada tentera semua tu kan, semua orang tahu kisah tu kan, kau percaya tak? Kata kau percaya kan. Tapi aku datang ni nak tahu pasal azab Allah. Dia kata, oh, tahu dia kata apa. Sebab bila kau kumpulkan kami, baik kita orang buat benda lain lah, baik kita orang pergi buat bisnes, dapat duit. Dia orang reject message tu sebab apa? Sebab dia tak nampak benda tu kan. Dia kata, oh, lebih baik aku buat benda yang lain yang aku boleh nampak return dia. Celakalah kaum Muhammad, adakah sebab ni dia kau kumpulkan kami? Baik kami gunakan masa yang ada ni untuk buat bisnes, untuk apa lah yang orang buat waktu tu kan. Jadi ni penyakit yang penting sedar, yang mungkin kita juga ada. Tak nak aku buat benda ni sebab nanti tak dapat apa-apa pun nanti. Aku rasa aku sedekah pun tak ada pun tambah duit tu, sikit dia. Ini penyakit-penyakit yang dia kena jaga-jaga. Sebab apa? Bani Israel dia kena penyakit ni dan Allah binasakan. Jadi juz 4 bermula dengan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kamu tak akan dapat al-birru tu kebaikan tu sehinggalah kamu mendapat, sehinggalah kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Sampailah ke ayat 25 surah An-Nisa. Jadi apa mesej yang kita boleh dapat dari juz yang keempat ni? Juz surah Al-Baqarah, surah ni dibincang pasal manhaj khilafah. Manusia ni sebagai khilafah. Khilafah yang kita sebut ni bukan khilafah dalam in the political sense yang kena memerintah dunia. Tapi khilafah yang disebut ni sini adalah khilafah kita sebagai khalifah yang ajak orang untuk taat pada Allah SWT. Ini surah Al-Baqarah cerita. Surah Al-Imran dia cerita pasal apa semalam yang Zul cakap, surah Al-Imran ni cerita pasal bahawa bila mana kita dah dapat mesej kita ni sebagai khalifah, kita kena teguh dengan mesej tu. Mesej teguh ni Allah ulang-ulang kali dalam surah Al-Imran. Kalau kita perasan, kenapa Allah ulang-ulang mesej suruh kita teguh ni? Sebab ramai
Tapi lepas bulan Ramadan tu, belum tentu lagi dia boleh teguh buat benda tu Jadi sama Allah ulang banyak ayat dalam surah Al-Quran, surah Al-Imran suruh manusia ni teguh Dan Syekh Ustaz Ahmad Khalid dalam buku ni dibahagikan Al-Imran ni bagi dua macam mana nak teguh Dia kata bahagian pertama daripada ayat 1 sampai ayat 120 nak teguh, dia kena teguh menghadapi cabaran dari luar. Cabaran luar ni apa? Kalau tengok ayat 1 sampai ayat 120 dia cerita pasal ahli kitab. Macam mana kita nak berdepan dengan ahli kitab? Jadi kita boleh baca kita nak berdebat dengan ahli kitab, apa dia punya step by step. Allah dah bagi dalam Quran apa yang nak buat dulu. Dia kena jumpa your God is wrong, you are going to hell. Ni kita duduk dengan orang Kristian, nanti orang approach kita have you found Jesus? Kita pun no, you going to hell. Tak. Allah dah sebut surah Al-Imran macam mana nak buat. Cari malah cari tadi dalam buku ni kita dah bagi Jadi itu ayat 1 sampai 120. Ayat 120 sampai ayat 200 dia cerita pasal kalau kita nak teguh dengan kita punya tugas sebagai khalifah ni, kita akan hadapi cabaran dari dalam diri kita sendiri dan juga dari dalam kalangan umat Islam tu sendiri. Analogi yang Allah guna ataupun kisah yang Allah guna sebagai pedoman ialah perang Uhud. Sebab apa perang Uhud ni berlaku banyak cabaran, banyak pengajaran pada umat Islam. Sebab apa? Sebab banyak kesalahan yang orang Islam buat. Akhirnya umat Islam tak menang dalam perang. Sekarang tak menang. Dan seruan untuk teguh ni kita boleh dapat dengan jelas banyak ayat-ayat dalam juzuk yang keempat ni. Antaranya Allah sebut ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata wahai orang beriman, bertakwalah pada kamu dengan sebenar-benar takwa, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beriman. Ayat ni suruh kita teguh dengan Islam. Sebab apa? Allah kata jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Kita tak tahu kita mati bila. Jadi yang tak nak kita kena ada dalam keadaan tunduk dan patuh pada Allah SWT setiap masa. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila kita mati bila. Ini seruan supaya kita teguh. Kita teguh. InsyaAllah sikit lagi dan antara pengajaran yang kita dapat dari surah Al-Imran ni, especially juzuk yang keempat, ialah di mana Allah sebut Allah ajarkan pada kita faktor-faktor mengapa umat Islam akan kalah. Tak kisah apa zaman pun. Tapi ayat yang kedua ni Allah cerita kenapa umat Islam tak menang dalam perang Uhud. Tapi benda ni applicable sepanjang zaman. Kenapa umat Islam zaman sekarang tak pernah menang? Kenapa dia tengok umat Islam banyak masalah? Dalam juz keempat Allah sebutkan beberapa ayat beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Jadi yang pertama apa? Sebab pertama umat Islam kalah dan akan terus kalah ialah sebab banyak berselisih faham dan juga tak taat kepada pemimpin. Allah sebut dalam surah ayat 152 walaqad sadaqakumullahu wa'dahu in tahussunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum. Sebagainya Allah sebut bagaimana Allah disebut ini sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu semua tu. Maksudnya Allah dah janjikan kemenangan, tapi menjadi lemah. Kemudian wa tanaza'tum fil amr, kemudian banyak berselisih dalam urusan tu, dan wa asaitum, kemudian kamu mengingkari perintah. Jadi lakulah kekalahan. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua ialah banyaknya maksiat dan dosa. Umat Islam akan terus kalah bila mana
umat Islam ni terus berada dalam keadaan bermaksiat dan berdosa kepada Allah SWT. Ini sebut innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Sebut sesungguhnya orang yang berpaling di antara kamu pada hari bertemu dua pasukan itu hanya sahaja mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan oleh sebahagian kesalahan yang mereka telah buat di masa lalu. Ayat yang ke-155 sebut waktu perang Uhud bila bertemu dua pasukan ni, kenapa ada yang berpaling kenapa ada yang tak nak ikut perintah Nabi kenapa ada yang diturun dulu kenapa ada orang yang lari letak yang tak bukan adalah sebab sebut digelincirkan oleh syaitan disebabkan oleh dosa-dosa yang dibuat. Dosa yang dibuat. Jadi itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga ialah umat Islam ni akan terus kalah bila mana dia bergantung pada manusia. Bergantung pada manusia. Pada ini Allah sebut bila mana waktu perang Uhud tu datang berita pada orang Islam bahawa Nabi telah mati. Ada Nabi Muhammad dah mati. Umat Islam jadi tak tentu hala, tak tahu nak buat apa. Sebab apa? Sebab dia letak kemenangan dia tu kepada Nabi Muhammad SAW. Bukannya dia gantung pada Allah. Jadi Allah turunkan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul fa in mata aw qutila aw qutil in qalabtum ala aqabikum. Sebut Muhammad tu bukannya tak lain tak bukan adalah seorang rasul je. Sesungguhnya kat sebelum Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam dah ada beberapa rasul Adakah dengan mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ataupun dia kena bunuh, kamu akan kembali ke belakang, kamu akan murtad. Jadi ini faktor yang kedua kenapa umat Islam akan kalah. Sebagaimana dia tak meletakkan keimanan dia, kebergantungan dia semuanya kepada Allah SWT. Allah ajar jangan dengan Nabi pun, bukan maksudnya dengan Nabi jangan gantung Jadi dengan Nabi pun jangan kita yakin macam Nabi ada kita boleh menang. Tak. Kita sebut bahawa Allah ada bersama kita, kita akan menang. Bukan sebabnya Nabi ada bersama kita. Jadi hari ini umat Islam akan terus kalah bila mana kita letakkan, kita menggantungkan diri kita pada figur-figur orang. Kat Ustaz ni apa? Ustaz Zaidrul Islam boleh menang. Ustaz Zaidrul ada siapa lagi? Muhammad Ali Khan, Ustaz Al-Banna. Bukannya dengan adanya figur-figur tu Islam akan menang, tapi dengan ada fikrah Islam pula Islam akan menang. Dengan ada Islam tu Jadi yang tak nak kita punya kebergantungan tu bukan dengan manusia, dengan mana-mana manusia, tapi dengan Islam. Sebab apa? Sebab yang tak nak yang menangkan kita adalah keimanan kita kepada Islam tu Kalau tak, kalau kita taksub pada mana-mana individu, maka benda itu akan jadi masalah. Contoh Syiah terus jadi masalah untuk umat Islam. Sebab apa Sebab dia bergantung pada itu Sayyidina Ali tu dia taksub dia. Sedangkan yang sepatutnya dia taksub tu lah pada Islam tu Patutnya dia pegang tu ialah pada Islam tu sendiri bukannya pada orang-orang yang tertentu. Jadi itu tiga faktor yang disebut surah juz keempat, di mana kalau umat Islam tak settlekan benda ni, kita akan terus kalah. Pertama, banyak berselisih dan tak ada ketaatan. Yang kedua, banyaknya maksiat dan dosa kita. Dan yang ketiga, banyaknya bergantung pada manusia, sedangkan kita patut bergantung pada Allah SWT. Itu juz yang keempat. Kemudian juz 4 ni bersama dengan surah An-Nisa sampai ayat ke-25. Jadi apa kaitan surah An-Nisa dengan surah-surah sebelumnya? Apa kaitan An-Nisa dengan surah Al-Imran dan surah Al-Baqarah? Tadi kita sebut Al-Baqarah sebut kita sebagai khalifah. Surah Al-Imran
mengajar kita supaya terus teguh kan. Surah An-Nisa dia ajar kita apa kan? Surah An-Nisa dia ajar kita bahawa di mana kita nak memimpin kan, kita kena berlaku adil. Kita kena berlaku adil. Surah An-Nisa ni banyak sebut pasal pembagian harta, pasal hukum hakam. Sebab apa? Sebab apa? Supaya kita ni berlaku adil dalam apa yang kita buat. Bila kita jadi pemimpin, kena berlaku adil. Bukannya berlaku zalim. Zalim. Sebab apa? Sebab keadilan lah yang akan memenangkan Islam ni. Dan di awal surah An-Nisa ni banyak Allah ceritakan tentang pembagian harta kan. Dan pembagian harta ni tak akan berlaku kan, melainkan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT. Dia kata tilka hududullah, inilah hudud-hudud Allah, inilah sempadan-sempadan yang Allah tetapkan. Orang yang betul-betul beriman dia akan ikut kan. Iman dia akan berikut. Jadi boleh juga kan. Mungkin lepas ni orang yang seterusnya dia akan hurai surah An-Nisa ni dengan lebih detail lah. Aku just go through sikit je. Jadi sebagai kesimpulan, bila kita baca surah Al-Imran tu, ingatlah mesej Allah supaya kita teguh kan dengan Islam yang kita ada ni. Sebab apa? Sebab di akhir surah Al-Imran ni pun Allah seru kan pada umat supaya kita untuk teguh dengan Islam yang kita ada ni. Allah sebut ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan warabitu, dan bersiap siagalah, wattaqullah la'allakum tuflihun. Takwalah pada Allah, semoga kamu akan menang. Ini pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Imran, juga sedikit dari surah An-Nisa. Dijadikan Al-Quran ini sebagai dustur kita, sebagai pedoman kita. Apa sebab percayalah umat Islam ni takkan pernah dikalahkan selagi mana dia berpegang dengan Al-Quran itu sendiri. Sifat pada sahabat bila dapat Al-Quran ialah dengan sifat seolah-olah seorang tentera mendapat arahan. So, dia dapat ayat Allah suruh buat macam ni, dia terus buat. Dia tak tanya, dia tak cari apa yang Allah nak. Dan ni Allah sebut surah Al-Imran. Awal-awal Allah sebut surah Al-Imran. Mana Allah kata ada dua jenis golongan. Bila mana dia bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ada satu golongan yang cari apa yang Allah nak. Dan satu golongan yang kata buatlah Allah yang lebih tahu. Jadi sepatutnya sikap kita ialah dia dapat di ayat Quran ni taat dan terus buat. Bukan maksud tak boleh nak kaji ayat tu, tapi jangan kaji untuk mencari alasan untuk tak nak buat. Itu sepatutnya sikap kita dengan Quran. Dan itulah sikap pada sahabat dengan Quran yang sampailah diorang menjadi generasi yang terbaik. Sebagaimana yang Nabi sebut hadis dia kata generasi aku adalah generasi yang terbaik, kurang. Kemudian generasi yang selepas-lepas. Jadi generasi sahabat adalah generasi yang terbaik yang Allah iktiraf. Kenapa dalam yang terbaik? Kita kena kaji lah. Kena kaji. Jadi wallahu a'lam. Kata tu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.